Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Raudatul Najah binti Ajan. Saya merupakan pelajar lepasan Kolej Matrikulasi Kelantan yang mengambil bidang pengkhususan perakaunan. Antara subjek yang dipelajari adalah prinsip perakaunan, matematik, ekonomi dan pengajian perniagaan. Sekolah menengah saya adalah di SMKA Wataniah dan keputusan CJ Pelajaran Malaysia yang saya peroleh pada tahun 2020 ialah 10A dan 1B. Saya memilih program perakaunan di Universiti Kebangsaan Malaysia kerana UKM merupakan salah satu daripada universiti awam yang terbaik di Malaysia dalam bidang perakaunan. Hala tuju saya sekiranya dipilih sebagai pelajar di UKM ialah saya akan bekerja dalam bidang perakaunan sama ada dalam sektor swasta maupun kerajaan. Malahan, jika diberikan peluang, saya tidak akan mensia-siakan peluang saya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti program profesional perakaunan ACCA atau di universiti-universiti yang mengadakan program seperti ini. Harapan saya agar permohonan saya ini mendapat pertimbangan daripada pihak universiti dengan menerima saya sebagai salah seorang daripada warga UKM. Sekiranya tuan dan puan berminat untuk menjadikan saya sebagai salah seorang daripada pelajar UKM, tuan dan puan boleh menghubungi saya di alamat email yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Wahidah binti Azli. Saya merupakan kelahiran Bumi Pahang. Saya lahir di HTAA Kuantan Pahang. Saya lahir pada 29 April tahun 2003 iaitu pada hari Isnin pada pukul 5 petang. Saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang latar belakang keluarga saya. Saya merupakan anak yang ketiga. Saya telah menetap di Terengganu selama 6 tahun. Saya tinggal di Kemasik, Kemaman, Terengganu bersama keluarga saya. Saya merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan dan merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Badrul Alam Shah. Dari segi pencapaian akademik pula, saya telah dilantik menjadi naib pengerusi kelab nasyid dan dilantik menjadi bendahari kelab badminton selama 2 tahun berturut-turut iaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Hal ini kerana saya agak berpengalaman dalam sukan badminton dan saya mewakili sekolah dalam pelbagai acara sukan badminton. Saya memilih program pengajian perakaunan di Universiti Utara Malaysia UUM. Sebab dan alasan saya memilih UUM sebagai universiti pilihan saya kerana UUM merupakan salah satu daripada 5 buah universiti terbaik di Malaysia yang menawarkan bidang pengajian perakaunan. UUM berada di tangga kelima di Malaysia dan berada di kedudukan yang lebih baik berbanding University of Aberdeen dan University of Bath, United Kingdom, iaitu UUM berada di tangga ke-183 dalam bidang perakaunan peringkat dunia. Dengan mempertimbangkan peluang pekerjaan sebagai accountant di Malaysia, saya ingin menjadi seorang accountant profesional seperti seorang accountant terkemuka Malaysia iaitu Tan Sri Dato' Azman bin Hashim. Sebagai kata-kata perhargaan saya kepada pihak Universiti UUM adalah saya ingin berterima kasih kerana telah memberi saya peluang untuk menyatakan hasrat saya untuk menyambung pelajaran di Universiti Tuan Puan. Dan saya berharap sekiranya saya diterima untuk memasuki program perakaunan di UUM, saya berjanji untuk berusaha dengan lebih baik dalam mengejar dan mencapai impian saya untuk menjadi seorang accountant profesional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Akilah binti Muhammad Yasin, berumur 19 tahun dan dari Marang, Kuala Terengganu. Saya merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan perakaunan dan telah mendapat keputusan CGPA 4.0. Saya berminat untuk melanjutkan pembelajaran di Universiti Putra Malaysia UPM dalam bidang pengurusan perniagaan kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang eksekutif dalam bidang pemasaran, operasi sumber manusia maupun perbankan. Saya berpendapat bahawa bidang ini dapat memberi saya peluang mengembangkan karier saya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Selain itu, bidang ini juga menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berlainan di negara kita. UPM menawarkan program ijazah sarjana muda selama 4 tahun melalui kursus ini.
Kursus ini akan memberi penekanan kepada bukan sahaja pengalaman malah sebagai penyediaan graduan pengurusan perniagaan ke arah menjadi seorang yang profesional. Oleh itu, sekiranya terpilih memasuki program ini, saya akan bina kerjaya melalui kepakaran sendiri iaitu keusahawanaan. Pada tahun 2020, saya telah dilantik sebagai salah seorang badan kepimpinan sekolah iaitu pengawas sekolah, penolong pengurusi kelab rukun negara dan setiausaha kelab Timpong. Hal ini telah menunjukkan tahap kepimpinan dalam diri saya yang telah dilihat sejak dari bangku sekolah. Buktinya lagi, kelab-kelab tersebut telah menyertai banyak pertandingan dan telah meraih gelaran serta pingat. Selain itu, saya pernah menyertai pertandingan pidato. Oleh itu, dengan kebolehan berpidato saya menjadi seorang yang patah bercakap di khalayak ramai. Akhir sekali, terima kasih kerana telah memberi saya peluang sebagai calon pilihan untuk kursus pengajian perniagaan di Universiti Tuan. Harap saya agar permohonan saya ini mendapat pertimbangan daripada pihak universiti dengan menerima saya sebagai salah seorang daripada warga Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Hafiz bin Muhammad Zaki. Saya berasal dari Jetih, Terengganu. Saya merupakan anak kuru daripada 4 orang adik-beradik saya. Saya berminat untuk menyambung pengajian saya di Universiti Teknologi Mara UiTM dalam program ijazah perakaunan. Tujuan saya memilih untuk menyambung pengajian di UiTM tersebut ialah dapat menjamin pekerjaan selepas tamat pengajian dan memperoleh faedah di samping mengasah ilmu perakaunan. Seterusnya, terdapat juga bidang lain yang saya ingin ceburi di UiTM. Kelebihan atau bakat yang terdapat dalam diri saya ialah saya mampu bekerja dalam perkumpulan dan bersedia untuk menghadapi perkara baru. Saya akan memberikan kerjasama berpasukan dan bertanggungjawab dalam semua perkara yang berlaku. Selain itu, saya mampu menghadapi masalah yang melibatkan fizikal dan mental dengan tenang serta mampu mengurus masa dengan sebaiknya. Hala tuju saya selepas tamat pengajian selepas terpilih dalam program tersebut ialah saya dengan melanjutkan pelajaran lagi sehingga memperoleh ACCA dan menjadi seorang akauntan berilmiah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana bersudi memenjarakan masa dan memberi peluang kepada saya untuk menjadi salah seorang calon yang ingin menyambung pelajaran ke Universiti Tuan dalam program Diploma Perakaunan. Saya berharap agar Tuan mempertimbangkan permohonan saya sebagai mahasiswa di Universiti Tuan dan menjadi salah satu produk yang lumayan dari UiTM. Terima kasih. Isu semasa yang ingin kami bincangkan adalah cabaran negara Malaysia dalam menghadapi COVID-19. Cabaran pertama yang dihadapi adalah tahap kesihatan awam. Daripada impak COVID-19 yang bermula sejak 25 Januari 2020, tahap kesihatan awam semakin merosot. Peratusan masyarakat Malaysia yang dijangkiti virus COVID-19 semakin meningkat sehingga mencapai rekod tertinggi iaitu sebanyak 20,596 kes baharu pada 5 Ogos baru-baru ini. Hal ini juga turut meningkatkan lagi kes kematian akibat jangkitan virus COVID-19. Bagi mengatasi masalah ini daripada terus merebak, kerajaan telah mengambil keputusan untuk mengadakan program vaksinasi kepada semua masyarakat supaya dapat meningkatkan antibodi masyarakat di samping meningkatkan kesihatan awam. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. 2021 merupakan tahun untuk memperkukuhkan kembali asas ekonomi negara yang rosak disebabkan pandemik COVID-19. Dengan pengurangan ekspor dan kemasukan pelaburan awam ke dalam negara, Bank Dunia menjangkakan ekonomi negara Malaysia akan mengalami penyusutan kedua terbesar di Asia Pasifik sebanyak negatif 3.1% setelah Thailand iaitu negatif 5% dan ketiga Filipina sebanyak negatif 1.9% di mana kadar pertumbuhan serantau dijangka tumbuh sekitar 5.4%. Menerusi masalah tersebut, jelaslah kerajaan perlu segera merancana pengukuhan ekonomi baharu dan penerokaan sumber ekonomi baharu negara seperti ekonomi digital dan ekonomi teknologi hijau. Cabaran yang ketiga yang telah dikenal pasti dalam negara kita adalah cabaran kestabilan politik dan kerajaan. Aktiviti politik yang berlebihan tidak akan berkurangan selepas apa yang berlaku pada tahun lalu.
Malah ia mungkin akan lebih panas apatah lagi dengan ura-ura berlakunya pilihan raya umum ke-15 PRU15 tahun ini semakin kencang diperkatakan. Apapun, jelas cabaran politik bakal menjadi cabaran utama negara pada tahun 2021. Namun setakat ini kerajaan masih bernasib baik kerana masih memiliki sokongan yang diperlukan untuk terus memerintah walaupun dengan majoriti tipis, dan kerajaan juga bernasib baik kerana keutuhan dan perpaduan kaum masih berada pada tahap yang baik. Sebagai penghias bicara akhir, kerajaan perlu mempertimbangkan dan mengambil keputusan secepat mungkin bagi menyelamatkan ekonomi dan kesihatan rakyat yang semakin meruncing ketika ini. Indeks itu menunjukkan realiti kedudukan ekonomi negara, kestabilan politik dan kesihatan rakyat bertambah buruk dan akan terus meruncing jika perkara ini dibiarkan. Keadaan mengurung tidak lagi berkesan malah mendatangkan banyak implikasi. Walau bagaimanapun, keutamaan perlu diberikan kepada sektor ekonomi, antaranya sektor yang berorientasikan buruh kerana sektor ini mengajikan ramai pekerja serta kesihatan mereka. Malaysia yang kini bergelut mengatasi isu sosial, ekonomi dan politik berisiko bergerak menjadi negara yang gagal. Oleh itu, kerajaan haruslah mengambil serius tentang isu semasa yang berlaku di negara kita. Saya berharap agar pandemik COVID-19 akan berakhir atau rakyat terpaksa menjalani hidup bersama virus. Rakyat Malaysia haruslah bekerjasama sesama sendirian bagi memperoleh kehidupan yang sedia kala. Persis kata peribahasa, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana memakan. Terima kasih.